Sekarang ini kita juga ingin merancakkan lagi sektor pelancongan di Kedah. Kalau di Kedah ni, biasanya kalau kita datang melancong lah, antara lokasi yang paling orang kenali Pulau Langkawi lah. Sebab apa, kalau masuk waktu pandemik, antara sektor kawasan yang paling awal dibuka untuk gelembung pelancongan adalah Pulau Langkawi. Betul. Daripada dulu sampai sekarang lah menjadi tarikan pelancong dalam dan juga luar negara. Cuma sekarang banyaknya pelancong dalam negara. Selain daripada itu banyak lagi Kak? Betul, banyak di lagi. Tapi yang paling penting sekarang ni kita nak tahu bagaimana sebenarnya situasi sektor pelancongan di negeri Kedah dan apa di antara usaha-usaha untuk merancakkan kembali industri ini. Kita nak terus saja bertanya kepada Timbalan Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Utara Motek bersama dengan kita Tuan Yogan Kiran, anak lelaki Manikem. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Sihat lah hari ini? Sihat. Itulah. Dia punya aura tu. Itulah aura untuk menyemarakkan sektor pelancongan. Ya, kita bersemangat ni. Ya, bersemangat. Jadi apa beza antara sektor pelancongan Kedah sebelum pandemik dan selepas pandemik? Sekarang kita dah buka, apa perbezaannya? So kalau nak diikutkan sektor pelancongan dalam negara ni telah terjejas teruk akibat daripada pandemik COVID-19 dan kelihatan apabila sektor ekonomi mula dibuka, kita negeri Kedah especially kan, negeri Kedah boleh katakan cukup bertuah kerana Pulau Langkawi telah dipilih sebagai lokasi pertama bagi lokasi gelembung pelancongan. So di mana bila kita dah start buka Langkawi tu, dari segi pematuhan SOP, draft SOP apa ni semua kita dah buat awal. So nak cakap dengan lebih lanjut, kita dah bersedia lagi awal dari aspek SOP dan juga bagaimana untuk menerima kehadiran pelancong mengikut norma baru ini. Pihak kerajaan telah pun bersedia dengan mengikut segala SOP yang telah pun ditetapkan. Akan tetapi ialah ramai mereka di luar sana masih lagi takut-takut. Kalau kita tengok nombor harian pun menggerunkan sebenarnya. Jadi bagaimana usaha daripada pihak kerajaan dan juga kementerian khususnya untuk menarik perhatian mereka ini untuk datang ke negeri Kedah? Sebenarnya kalau diikutkan kes makin walaupun masih sedang mengganas, tapi kadar vaksinasi juga menunjukkan peningkatan tinggi. Betul. Dan juga ini juga merupakan salah satu poin kita untuk menggalakkan lebih ramai untuk orang melancong di dalam negara. Dan kadar vaksinasi yang tinggi, dan pada masa yang sama pemilik produk pelancongan seperti hotel dan juga produk pelancongan, mereka telah bersedia dengan SOP dan juga pematuhan. So bila kata seorang pelancong itu melancong ke sebuah negeri untuk melawat suatu produk, segala SOP dan juga peraturan telah ditetapkan untuk memastikan semua keadaan berada pada tahap tertinggi dan juga selamat. So rasa tak payah nak risau sangat. Memandangkan kalau kata kita ikut SOP, rasa tak ada apa-apa. Yang penting kena ambil vaksin. Ya, penting tu. Dan juga booster lah. Jadi kalau ikutkan status quo industri pelancongan di Kedah memang cukup popular lah. Kita ada eko pelancongan di daerah Baling, contohnya kita ada Gunung Pulai, Gunung Baling. Saya sempatlah mendaki ke sana. Selain daripada itu juga, contohnya di Pokok Sendiri pun ada produk pelancongannya. Jadi selepas daripada pandemik COVID-19, mungkin ada potensi-potensi baru yang ingin diteroka oleh tourism Kedah. Sebab kalau kata kita lihat Kedah ni memang cukup kaya dengan khazanah dan juga alam semula jadinya. Memang tak ada boleh nak beat lah. Udaranya segar, pemandangan yang cantik, indah. Kata sepanjang perjalanan di negeri Kedah memang mata kita segar sahaja. Benda itu kata kekuatan negeri Kedah. Tiba-tiba ada elemen merah hari ini. Betul. Lagi ceria lah Kedah. Ceria. So apabila dicakap tentang pasca COVID-19, trend dari segi mode of travelling dan juga cara orang itu untuk membuat percutian telah berubah sebenarnya. So mereka lebih menyukakan ataupun lebih gemar untuk berkunjung ke negeri yang kurang tumpuan pelancong, itu satu, dan juga tempat yang tidak sesak. Sebab apa? Mereka pada masa sama mereka nak keluar untuk melancong. Betul. Pada masa yang sama mereka nak jaga SOP sama. So mereka tumpuan-tumpuan destinasi yang hidden gem yang kurang dilawati. So akan menjadi pilihan mereka. So dari segi makanan ke gastronomi pun memang menjadi salah satu tumpuan ketika seseorang pelancong itu ingin melawat. So kalau kita lihat sewaktu pandemik COVID-19,
Kalau rata-rata ramai yang kata apa pengunjung di sebelah Lembah Kelang, mereka dah ada bucket list dah. Kata saya nak pergi sini, saya nak makan ni, mereka dah ada dah. Betul. So mereka tunggu je border buka sempadan kelonggaran, dia orang terus attack. Betul. Macam Ridwan dia tak sabar buka Langkawi. Langkawi buka dia terbang Ya, dulu. kalau Langkawi, Ya. tahu Langkawi dia mesti akan ada list laksa ikan sekok. Betul. Betul. Kalau pelancong dia wajib Masrai kan? Masrai, ya. Contohnya begitulah juga. Tapi macam tadilah Tuan ada bagi tahu ada bucket list kan. Tapi mungkin ada juga macam saya masih belum lagi saya punya bucket list. Mungkin Tuan boleh kongsikan jugalah kepada kami dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia apa di antara kawasan-kawasan tumpuan yang mungkin orang tak tahu lagi. Okey, kalau untuk makluman para penonton sekalian, di Kedah ni macam saya cakapkan tadi banyak tempat-tempat yang hidden gem apa ni semua. Antaranya ialah kawasan Baling. So kawasan Baling dia banyak terdapat kawasan kawasan yang boleh kita buat pendakian, kita boleh buat caving dan juga kita boleh buat aktiviti makan di dalam sungai. Nampak tak muka Ridwan? Bersinar-sinar. Dia tahu minat saya. Saya pernah ke Baling. Gunung Sirih ada. Ya, Gunung Sirih ada. Gunung Sirih antara yang belum popular tetapi dia salah satu Gua Sirih. Gunung pula dah. Sangat cantik gunung guanya. So pernah tak minum madu kelulut? Madu kelulut, kopi madu kelulut. Kopi? Di sana juga. Di sana juga. Di Kita Baling ada pengusaha homestay di sana, pengusaha homestay Baling. Ada membuat produk tersebut. Dan juga kita juga berpeluang untuk makan di dalam sungai. So aktiviti-aktiviti ini memang orang cari, cari dan benda ni menjadi satu benda unik dan juga pasca Covid nanti dia menjadi yang top list di dalam top list. Ada macam ni, kita gambarkan kita pergi ke Baling, kita naik Gunung Baling. Sampai tengah hari kita turun, kita pergi makan dekat sungai. Lepas tu kita berehat sekitar, kita masuk Gua Sirih. Selepas itu kita minum kopi yang Yoga cakap tadi. Boleh tak kita buat bucket list? Boleh. Nanti list kan? Boleh. Kredit nama saya kat bawah. Boleh. Lepas tu dekat sana pun ada pusat kolam air panas. Di Baling. Di Baling. Kolam air panas. So benda ni bila malam pun kita boleh ke sana juga. Kalau pagi-pagi bisa dikabur-kabur. Yes, betul. Kalau kata nak mendaki Gunung Baling tu, kalau kata seawal 3 pagi, kita biasa buat seawal 3 pagi mendaki dan kita akan sampai di puncak pada pukul 7 pagi. So bila sunrise memang sangat cantik. So dan kita boleh tengok Gunung Pulai di seberang sana. Ya. Memang nampak. sangat cantik. Okey, lepas ni memang kita ke sana lagi. Maksudnya dalam 3 orang ni Syafiqah je tak pernah naik. Ya. Maksudnya kena naik dah selepas ni Syafiqah. Ya, baik. Kalau Tuan Yoga bawa saya, Ridwan ada. Dan antara yang menarik, bukan saja di Baling lah, juga di Kedah tadi kita juga cerita tentang dialek. Dialek juga menjadi tarikan kan. Betul. Sebab dialek bercampur dialek Siam sikit, dia lain. Betul. Negeri Kedah sebenarnya lah. Cuma apakah cabaran yang dihadapi oleh tourism Kedah sendiri dalam meyakinkan orang untuk datang, lagi-lagi macam Syafiqah cakap ini orang sedikit takut untuk apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Cabaran untuk memantapkan lagi sektor pelancongan ini. Cabaran ialah dari segi pematuhan SOP lah itu sendiri. Tapi kita lihat benda ni tertakluk pada individu itu sendiri. So individu yang ingin melancong tu mereka dah ada dah. Mereka dah bersiap sedia dan juga pematuhan SOP ni amat penting lah. So dari segi pematuhan SOP sangat penting dan juga penyediaan SOP dia pun maklumat berkenaan SOP itu pun penting bagi seorang pelancong ataupun pengunjung untuk merancang perjalanan dia orang. So masa ada waktu puncak, so dia orang cuba mengelak untuk berlawat dari ketika waktu puncak. So itu merupakan antara bukan kata cabaran, dia kata benda-benda yang harus dititik beratkan sewaktu mereka melancong. Kalau macam di Pokok Sena ni identiti dia ialah SME. Kita bercakap tadi bersama dengan YB kebersamaan anak-anak muda. Macam mana penglibatan anak-anak muda dalam industri pelancongan ini? Sebab kalau kita tengok macam di sini anak Lok Sakri, anak Pak Sakri yang melakukan. Lok Sakri tu anak Sakri lah. Cik Razi. So kalau kita penglibatan anak-anak muda ni pun kita nampak ada kesedaran tu sendiri. So kebanyakan mereka yang sebelum pasca Covid ni mereka berada di KL, so mereka dah mula balik ke area kampung dan mereka sedang mengusahakan banyak-banyak aktiviti yang macam meriadah. Ada juga yang balik ke kampung dan juga membuka kedai kopi, warung-warung kopi secara moden. So di antara salah satu aktiviti dan ada juga di kalangan mereka yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti ekopelancongan. Ekopelancongan seperti jadi macam guide masuk dalam hutan,
So meneroka tempat-tempat baru. So ni merupakan kata apa satu perkembangan positif lah yang kita lihat. Banyak sebenarnya kalau nak cerita tentang sektor pelancongan. Kita belum lagi sentuh tentang macam mana perniagaan di hujung di border antara Malaysia dengan juga Thailand. Ya, betul. Jadi hanya 10 minit saja kita ada. Terima kasih banyak-banyak tuan. Saya sebenarnya nak cerita panjang lagi tentang pelancongan ini. Tapi kita sangat berbesar hatilah sebab hari ini Tuan Yogan Tirak nak lakikan Timbalan Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Utara Motek sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Sama-sama. Ya, dia racun